Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi dengan Pak Chu Bumi. Jadi pada kali ini Pak Chu akan menceritakan fenomena kedua yang sering berlaku, fenomena bencana yang sering berlaku di dalam kawasan yang didasari oleh batu kapur. Jadi Pak Chu di sini masih lagi di dalam kompleks batu kapur Gunung Lang. Jadi di sini adalah salah satu pada contoh di mana walaupun dia merupakan kawasan muka kuari, dulunya adalah kuari, tetapi kestabilan batu-batu itu perlu kita tengoklah secara lebih ilmiah, secara saintifik, supaya tidak berlakunya proses jatuhan batuan dan sebagainya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahawa di dalam Pak Chu cerita dulu, di dalam batu kapur ini fenomena hakisan dissolution ataupun hakisan secara oleh air melalui celah-celah retakan itu akan menyebabkan batu akan jatuh. Bukan semua tu batu tak akan jatuh, tetapi dia bergantung pada struktur ataupun bergantung pada retakan-retakan yang ada. Jadi retakan-retakan yang ada di sini, kalau kita tengok ni, bagi Pak Chu lah sebagai seorang ahli geologi kejuruteraan, mengatakan bahawa ini adalah satu kawasan yang amat berbahaya sekali. Amat berbahaya di mana potensi runtuhan batuan akan berlaku. Jadi kalau kita tengok batu berkenaan ada retakan-retakan dan kemudian banyak blok-blok ataupun bungkah-bungkah batuan yang longgar yang terdapat di kawasan ini dan kemungkinan akan membawa akan bergolek turun melalui proses graviti dan kemudian hasil daripada dissolution, hasil daripada pelarutan yang berlaku di celah-celah batuan berkenaan. Jadi kalau kita tengok yang mana bahagian yang berwarna kemerahan, keperangan, itu adalah merupakan permukaan yang di mana air dah melalui kawasan berkenaan. Jadi batuan asal telah ditukar kepada siderite atau bertukar kepada iron oxide. Jadi itulah petanda-petanda bahawa akan proses peresapan atau proses dissolution atau proses pelarutan masih berlaku sampai sekarang. Jadi lama kelamaan dia akan menjadi makin lama makin luas, makin lama makin luas, dan kemudian dia akan menyebabkan dia punya kestabilan batuan berkenaan akan dia tak stabil dan jatuh akan menimpa kawasan inilah kalau sekiranya jatuh. Tapi kita mintalah supaya janganlah kejadian berkenaan berlaku terhadap petting zoo yang ada di Gunung Lang ini. Jadi walau macam mana pun pihak berwajib perlu membuat sesuatu untuk mengenal pasti di mana bungkah-bungkah yang longgar dan berpotensi untuk jatuh dan boleh menyebabkan kemusnahan kepada petting zoo berkenaan. Jadi itulah sebenarnya Pak Chu amat risau kalau memerhatikan struktur batuan berkenaan. Tambahan pula ini adalah bekas kuari di mana proses seletupan kuari akan melonggarkan atau membuka retakan yang sedia ada. Jadi itu mempercepatkan proses runtuhan batuan. Tentang batu runtuh, ini adalah merupakan satu contoh yang paling tragis yang berlaku pada 18 Oktober 1973, di mana satu blok batuan lebih kurang 1 tan dia punya berat dia jatuh dan menimpa perkampungan Kacang Putih. Jadi inilah yang sejarah yang betul-betul tidak boleh dilupakan untuk warga Ipoh, di mana kejadian ada fenomena batu runtuh yang betul-betul berlaku yang menimbusi satu kampung Kacang Putih yang terdiri daripada 20 rumah, mengorbankan 42 nyawa, di mana 12 mayat mereka dapat dikeluarkan daripada kesan runtuhan, sementara yang 30 mayat lagi masih lagi tertanam di bawah blok batuan, bercampur dengan kandang lembu dan juga kandang kambing. Jadi
fenomena yang ini adalah kejadian yang betul-betul tragis ini berlaku lebih kurang dalam seminggu sebelum daripada Deepavali. Jadi masyarakat India untuk menyambut Deepavali bersedih dengan keadaan ataupun fenomena yang berlaku di Gunung Ceruh ini. Jadi kesan daripada blok yang jatuh itu adalah, kalau diperhatikan, yang berwarna merah itu adalah merupakan sempadan blok, di mana sempadan ini adalah batunya pada masanya adalah begini dan kemudian dia jatuh. Dan inilah lebih kurang 1 tan dia punya berat dia, dan kemudian menimpa semua perkampungan di kampung Kacang Putih di bawahnya. Dan itulah yang betul-betul fenomena yang amat menyedihkan. Jadi kalau kita tengok jugalah dia punya permukaan runtuhan itu, dia merupakan satu retakan yang terdiri daripada sesar dan juga adanya pelapisan batuan. Jadi hasil berkombinasi daripada fenomena itulah maka berlakunya runtuhan. Runtuhan berkenaan juga dipercayai disokong ataupun dibantu oleh satu undercut ataupun kawasan notch, kawasan perpotongan yang ada di bahagian bawahnya, dan menyebabkan benda tu macam seolah tergantung dan kemudian jatuh macam tu. Sebab notch adalah di bawah. Jadi kita perhatikan di sana yang dekat tokong Cina ini terletak di bawah undercut ataupun di bawah di mana kesan air dahulu yang Pak Cu cerita yang sebelum ini. Jadi hasil daripada situlah maka batuan berkenaan senang untuk runtuh. Jadi kalau kita tengok, kita perhatikan apa yang berlaku di sini, mungkin juga berlaku di sana. Blok batuan akan jatuh juga di kawasan tokong Cina berkenaan. Jadi apakah langkah-langkah yang sepatutnya kita ambil supaya fenomena ini tidak berulang kembali? Jadi mesti kita menyedarkan masyarakat bahawa batu runtuh adalah perkara yang real atau perkara yang betul berlaku di dalam kawasan Batu Kapur. Jadi buktinya adalah apa yang terjadi di kawasan di sini di perkampungan Kacang Putih, di mana yang penduduk yang tidak terjejas dengan fenomena ini mereka dipindahkan secara totalnya ke Buntung, ke kampung Kacang Putih di Buntung. Jadi daripada situlah bermulanya kehidupan baru mereka selepas fenomena yang tragis berlaku pada 18 Oktober 1973. Lebih kurang dalam mengikut pada katanya ada setengah kata pagi, ada setengah kata malam. Tapi apa yang Pak Cu tahu, dia berlaku lebih kurang dalam pukul 9 malam pada 18 Oktober 1973. Jadi kita jadikan ini sebagai satu pendoman kepada kita bahawa fenomena bencana geologi memang berlaku dan akan berlaku, tetapi kita tidak dapat memastikan bila dan ketika mana dia akan berlaku runtuhan berkenaan. Yang jelasnya benda itu akan berlaku, tetapi kita tidak boleh jangka, kita tak boleh predict exact time bila dia akan berlaku. Jadi itu sajalah daripada Pak Cu. Jadi mudah-mudahan ini boleh memberi manfaat kepada kita semua. Jadi insya-Allah kita akan jumpa dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara.